Okey, so hi, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda kini sedang mendengar sambil menonton CIC Podcast. Jadi bersama saya ni Farina Muhammad Ramli. Episod ni ada saya dan juga special guest. Episod-episod yang lepas ni dan sebelum-sebelum ni akan ada Pika Kakak dan Fluffy-Fluffy tu. Okey, so selamat datang ke CIC Podcast dan pelbagai benda yang kita akan kongsikan bersama anda nantikan. Disebabkan benda-benda ni akan menjadi perkara yang bermanfaat untuk anda semua sama ada sekarang ataupun masa hadapan nanti yang berkaitan tentang perkembangan anak anda, perkembangan anda juga sebagai ibu bapa dan macam-macam lagi lah. Yang pentingnya dia kata beneficial. Okey, jadilah kan sebelum kita teruskan kita punya podcast, jangan ke mana-mana sebab kena tunggu Okay, so hi, welcome back. Okay, sebab ramai juga yang tanya, buat podcast, podcast ni apa sebenarnya? Okay, untuk pengetahuan semua, podcast ni sebenarnya salah satu inisiatif dan program baru yang dibuat oleh CIC untuk mengupas isu-isu hangat yang bermanfaat yang berkaitan tentang anak-anak dan juga ibu bapa. Jadi jangan lupa untuk follow kita punya Sokmed. Sokmed CIC ni apa? Nama berbeza-beza. Okay, contoh macam kita ada Facebook dan juga YouTube iaitu CIC Where Leaders Are Born. Kalau Instagram kita ada CIC_Malaysia dan TikTok kita ada CIC Malaysia. TikTok pun ada tau. Kita ikut perkembangan sekarang. Okay, jadi apa yang kita nak borakkan hari ni? Mesti ramai dah tak sabar dah. Jadi kalau semua nak tahu, hari ni kita cerita tentang ajar anak tentang sejarah Malaysia. Edisi patriotik. Kenapalah kan nak cakap pasal sejarah ni kan? Sebab selalunya benda orang kata what is past is past. Tapi orang tak tahu sebenarnya sejarah ni benda yang penting untuk kita semua. Lagi-lagi kita kena bagi anak-anak kita pendedahan seawal yang boleh. Jadi orang kata tak kenal maka tak cinta. Siapa kata yang orang dewasa je kena belajar sejarah? Sebab anak-anak pun penting tau. Sebab itulah elok-elok kita kena bagi mereka cerita dan juga pendedahan berkenaan sejarah ni awal-awal. Contoh macam tengok cerita Mat Kilau. Tu paling latest lah kan. Sama-sama boleh kita cintakan negara. Okey, jadi saya tak nak cakap seorang-seorang sebab kalau macam tu baik saya buat podcast seorang-seorang je. Hari ni kita ada tampilkan, terima kasih untuk CIC sebab tampilkan guest-guest yang sangat meletup dan sangat orang kata pakar dalam bidang yang bakal kita kupaskan. Jadi di sini kita ada, di sebelah kanan saya kita ada Puan Suzana. Puan Suzana boleh cakap hi dekat kamera. Hai semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, dan kita ada Puan Suzana, sebelahnya siapa? Iaitu Puan Zainab. Puan Zainab okey ke? Okey. Sebanyak dah episod dah kenal dah. Mana tahu ada orang dia first time tengok this episode. Orang suka skip-skip juga kan kat Ya. YouTube kan. Okey, jadi Puan Zainab mewakili CIC dan juga Puan Suzana boleh dikatakan seorang yang sangat pakar juga dalam sejarah dan juga bahasa Melayu. Okey. Jadi kita tak nak buang masa disebabkan CIC kita, CIC podcast kita pun tak lama. Okey, jadi kita nak terus dengan benda pertama. Macam biasalah Puan Suzana, Puan Zainab. Puan Zainab okey? Saya suka panggil Puan Nargas, Puan Zainab dia macam Sansli. Okey kan? Boleh je dua-dua Okey. nama saya. Puan Suzana okey kan? Ke ada nama glamour lain nak kena tak saya ada panggil? masalah. Alright, okay. So, macam seperti mana yang kita tahu, sejarah tu sendiri pun ada sebenarnya definisi dia sendiri. Sejarah sebab saya tak silap saya lah kan, Puan Suzana. Baca dulu buku ada orang kata dia berkaitan dengan pokok. Maksudnya syajaratun. Yang membawa maksud pokok lah, apa yang pokok Asal yang usul. asal usul macam tu sedemikian kan. Okay, jadi bila cakap pasal pokok ni banyak juga yang relate dengan pokok. Pokok je baik. Jadi boleh cakap lah sejarah ni pun it's a good thing untuk kita semua pelajari. Okay, jadi apa jua kisah tentang masa silam sesebuah negara ataupun tempat berkaitan patriotisme ni boleh dipupuk dan dedahkan dekat anak-anak tentang perjuangan mereka yang berjuang. Orang kata pejuang-pejuang negara kita yang terdahulu lah. Jangan kata anak-anak je kan Puan Suzana, Puan Zainab. Kalau tanya saya sekarang pun siapa yang merupakan pendekar bagi negeri Pahang ke negeri orang kata negeri Kelantan, saya sendiri pun tak boleh jawab to be honest. Sebab memang nak cakap sejarah ni tak semua orang ingat. Macam tu. Tapi memang penting. Okey, cakap pasal patriotisme. Patriotisme ke patriotisme betul ke? Okey. Jadi boleh tak kalau saya nak minta Puan Suzana untuk elaborate sedikit berkaitan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan patriotisme ni sebenarnya? Jadi patriotisme ni sebenarnya merupakan satu semangat patriotik. Okey, semangat patriotik yang perlu ada dalam diri seseorang individu sama ada yang muda
kanak-kanak yang muda, orang tua dan sebagainya, bagi sesiapa sahaja yang menjadi seorang warga negara. Okey. Okey. Jadi dengan adanya semangat patriotik tersebut dalam diri seseorang, Mhm. maka seorang individu itu yang dianggap sebagai seorang warga negara, Mhm. maka semestinya mereka akan mempunyai jati diri terhadap negara mereka sendiri. Itu Mhm. pendapat saya. Okey. Sebagai penilaian. Cantiklah ayat Puan Suzana, macam ada skrip lah. Ada rehearsal ke malam semalam? Bahasa Ini cakap bahasa spontan. Oh, ni bahasa ada kemungkinan TikTok, bahasa bahas-bahas pandai Melayu. ni. Ya. Okey, sebab kita dah tahu apakah maksud patriotisme dan juga Puan Suzana pun ada sebutkan tadi tentang patriotik. Patriotik ni pun macam orang kata memang penting lah. Tak semestinya orang dewasa je kan kita kena tahu. Okey, tapi saya nak ajukan pula soalan kepada Puan Zainab. Ya, saya. Di mana, okey, cakap pasal sejarah. Orang mesti akan macam subjek sejarah dululah, compared to the history of Malaysia apa semua. Kalau dekat CIC, ada ke silibus-silibus yang berkaitan dengan sejarah yang disuntik pada budak-budak ni awal diorang Okey, kalau belajar? di CIC, saya bersama Puan Zana tadi bahasa Melayu full. Complete ayat. Tercubit nanti kalau English. Takutlah terkeluar kata bahasa Namun, Inggeris. cakap pasal sejarah, kena cakap bahasa Melayu. Sebenarnya konteks sejarah kita ni sejarah dari maksudnya Malaysia ke sejarah dunia ataupun sejarah agama. Kalau di CIC kita ada 18 program dan antara program yang menjadi orang kata program utama di CIC yang kelainan daripada tempat-tempat lain adalah thematic learning. Okay. Thematic learning adalah program bertema. So kadang-kadang bergantung setiap tahun kita ada perubahan ikut tema-tema tu. Contohnya kita akan ada tema perayaan, which is perayaan di Malaysia, sejarah perayaan-perayaan di Malaysia, kisah-kisah Nabi sebelum ni, sejarah agama Agama Islam. pun ada. Ya. Okey. Tarikh-tarikh, orang kata apa, tarikh-tarikh penting dalam negara macam Hari Kemerdekaan. Itu semua adalah dalam silibus thematic learning kita. Kita mengajar bukanlah dari segi buku, buka buku tu. It's just takut. Keluar bahasa Inggeris. Bahasa Melayu, please. Ya Allah. Maafkan saya. Tadi kat mana dah? Ni yang thematic learning tu. Jadi lebih kepada aktiviti dan cerita. Maksudnya kita hanya sesi orang kata apa, aktiviti dan penceritaan yang secara tidak langsung ataupun secara keseluruhan sepanjang tahun di CIC tu. Maksudnya kita tak ada silibus sejarah sejarah. Tetapi sebagai satu program yang selama mana dia mereka di CIC, contohnya pada hari Jumaat kita akan mengingatkan kisah-kisah Nabi sebelum ni. Adalah sentuh juga tentang kan. sejarah dan kalau hari kemerdekaan akan apa yang kenapa kita macam mana kita dapat mencapai kemerdekaan ni. Buat macam sekolah lah juga kan. kan. Cuma lebih orang kata lebih menarik dan sesuai kepada umur lah. Yelah betul lah. Sebab kalau kita nak bagi yang berat-berat dekat budak-budak payah kan. Kalau dulu di sekolah menengah lah especially kan. Betul. Sejarah tu bukunya kena baca barulah kita boleh jawab soalan. Nasib baik kita cikgu best-best. Ya. Sebab sejarah tu kan fakta. Yes, betul. Jadi kalau logik ke tak logik, kita tak boleh nak ubah. Kita susah nak, orang kata apa? Susah nak make sense dalam bahasa Melayu, saya tak tahu. Aduh. Tapi betul lah. Bila tertarik lah juga. Orang kata memang sejarah ni, dia dah ada mindset tau dekat rakyat Malaysia sendiri. Jangan cakap orang budak-budak kecil lah. Cakap dewasa pun macam, kalau sejarah macam, aduh beratnya. Dia macam belajar law. Something yang betul-betul relate dengan kita punya fikiran apa semua tu. Sebab tu di CIC kita akan cuba buat maklumat-maklumat tentang sejarah ni lebih menarik dalam bentuk lagi senang ingat. penceritaan. Macam dalam Al-Quran pun Allah kata Allah turunkan ayat Al-Quran pun dalam bentuk penceritaan. Betul. Itu mostly sejarah ataupun yang boleh relate lah daripada apa yang ditulis dalam Al-Quran tu menjadi pengajaran pada kita, betul tak? Betul. Jadi tu kata kalau kat sekolah buat dalam bentuk penceritaan macam drama, macam movie tu kan ingat lebih senang ingat. Betul. Tapi kalau dah buka buku macam tahun 19 berat sikit kan. Okay, lepas tu next question lah. Saya nak bagi dekat Puan Suzana. Okay, mungkin soalan ni nanti bukan sahaja ibu bapa ataupun kanak-kanak yang akan dengar. Mungkin budak-budak sekolah pun dia boleh ambil sebagai jawapan kebaik. Boleh letak dalam sejarah. Kenapa pentingnya sejarah? Okay, dekat sini memanglah jawapan dia tu banyak. Tapi boleh tak kalau Puan Suzana macam elaborate dan bagi bukti sedikit. Kenapa sebenarnya sejarah ni kita kena belajar?
Walaupun orang kata past is past, tak payahlah, benda dah lepas, kita tak akan dijajah apa semua. Tapi boleh tak Puan Suzana macam beritahu mereka sebenarnya penting sejarah ni dan kenapa kita kena belajar sejarah? Okey, sebenarnya sejarah ini adalah suatu perkara yang telah berlaku. Okey, sejarah tak akan wujud kalau tidak ada suatu perkara yang berlaku pada diri seorang itu. Okey. Jadi seseorang itu akan mengalami sejarah apabila dia sendiri mengalami perkara tersebut. Jadi daripada sejarah, maknanya kesan-kesan sejarah ataupun pengalaman melalui suatu perkara sejarah itu akan menjadikan seorang itu lebih berpengalaman. Okey. Yang kedua akan menjadikan seorang itu lebih mengingati ataupun mengingat satu fakta. Dan yang ketiga akan dapat menanamkan rasa kecintaan dirinya terhadap suatu perkara. Okey. Katakan yang pertama adalah saya kata tadi akan menjadikan seorang itu lebih berpengalaman kan. Kalau seorang itu tidak pernah mengalami satu peristiwa, maka dia tidak akan mengerasai pengalaman tersebut. Okey, betul. Contohnya seperti peristiwa-peristiwa bagaimana para pejuang tanah air menuntut kemerdekaan. Jadi kita lihat generasi sekarang mereka kurang jati diri terhadap sebuah negara. Betul, Sebab betul. mereka tidak pernah melalui zaman untuk menentang penjajah. Hanya membaca daripada surat khabar, baca daripada buku-buku sejarah, kan, artikel-artikel ditulis dan sebagainya. Tetapi bagi generasi zaman terdahulu yang hidup zaman sebelum merdeka, mereka lebih mempunyai tahap jati diri yang lebih kental berbanding dengan generasi sekarang. Sebab apa? Sebabnya adalah kerana mereka melalui sendiri pengalaman itu. Pengalaman penjajahan selama lebih kurang 450 tahun kan negara kita dijajah. Jadi maknanya pengalaman yang dirasai daripada sejarah itu akan menjadikan seorang itu lebih matang. Mereka akan tahu cinta akan negara. Matangnya mereka bagaimana untuk menceritakan suatu fakta. Matangnya mereka bagaimana untuk menanam, untuk merasai kecintaan sebagai seorang rakyat dalam sebuah negara. Betul. Betul. Jadi selain itu kan yang seperti yang saya katakan tadi kan seseorang itu akan menjadikan mereka lebih rasa cinta pada negara kan. Sama halnya seperti yang kita buat perbandingan antara generasi terdahulu dengan generasi sekarang. Generasi sekarang hanyalah melalui pembacaan sahaja tapi mereka tidak merasai. Okay, jadi maknanya mereka hanya mengetahui fakta. Kan, melainkan sekiranya Cikgu rapat ke mikrofon sikit. Cuma Saya cikgu takut nak- saya Saya tak dengar, saya saya kan dengar. diorang Ya, tak tertanya-tanya dengar. tu. Kan? Geram juga dengan host dia yang knowledgeable nanti. Jadi kan kita tengok generasi sekarang ni hanya membaca sejarah mereka akan merasakan rasa berat sejarah sejarah seperti yang Corina cakap tadi kan. Sebab apa? Sebab mereka merasakan mereka perlu menghafal tahun, menghafal Betul. dan sebagainya. Jadi itu akan menjadikan mereka rasa sejarah itu amat membebankan. Kan? Jadi sekiranya mereka melalui sesuatu peristiwa itu tidak akan membebankan mereka sebab benda itu perkara itu akan tertanam dalam jiwa mereka Betul, sendiri. betul. Kan? Jadi yang ketiga tadi apa yang saya cakap? Dah lupa dah. Yang ketiga akan menjadikan seorang generasi itu akan dah lupa dah fakta yang ketiga tadi tu. Saya duduk sibuk mic. Tadi saya lupa dah Penerbit ada soalan dia catat di sebenarnya. penerbit. Kan? Cinta Jadi negara. ya lebih cinta akan negara. Nampak saya cakna. Kan cinta akan negara. Jadi dia saling berkait dengan fakta yang pertama, kedua tu dan ketiga ni maknanya sekarang kita perlu lihat kerajaan perlu melaksanakan pelbagai program untuk melahirkan rasa cinta akan negara dalam kalangan anak-anak muda. Ya, betul. Bukan yang dilaksanakan. Sebab mereka rasa mereka telah pun berada dalam sebuah negara yang aman. Dan tak perlu buat apa. Selesa. Berbanding dahulu yang perlu berjuang mati-matian Betul. dalam keadaan yang penuh dengan kesusahan kan, dan dalam keadaan yang kita tidak mempunyai apa-apa berbanding dengan negara yang ada dengan kita. Jadi dari situlah kita nampak perbezaan kenapa kita perlu mempelajari sejarah ataupun kesan sejarah pada seseorang individu. Sangat kompleks ya. Ini kalau ambil tadi ingat tulis kat paragraf kertas 10 out of 10. tulis kat kertas 3 dapat dah A. Ya. Cakap walaupun macam familiar jawapan ni tak apa sebab betul apa yang Puan Suzana katakan. Tapi bila tadi Puan Suzana cakap pasal ada berkaitan dengan cinta. Okey, kita tahu yang sejarah ni sebenarnya kita bukanlah berfokuskan kepada sejarah negara saja. Sejarah tu kan yang macam Puan Suzana kata berlaku di masa lepas. Kita nak tweak sikit lah. Kita bagi senang lah kenapa penting sejarah ni. Contoh macam cinta. Orang yang pernah bercinta dia akan ada sejarah dan dia dah tahu apa benda yang tak patut buat. Dia tahu apa benda yang patut buat. So nanti untuk future dia akan lebih menghargai partner dan juga akan sebab dia dah belajar, betul tak? Jadi sejarah ni sebenarnya kenapa perlu? Sebab kita tak boleh sebenarnya kita lupakan apa yang sebenarnya boleh menjadikan kita matang. Macam mana Puan Suzana cakap tadi? Selain matang, kalau kita tak tahu sejarah, maksudnya kita tak mendalami sejarah, kita tend to
mengulangi lah Betul. kesilapan yang Kesilapan yang lalu. ataupun apa-apa sahaja pengajaran yang patut kita ambil daripada sejarah kita tak dalami, kita tak tahu. Jadi Betul. kita seolah-olah kosong lah. Kita Kosong. tanpa orang kata apa, tanpa asal usul yang tak jelas maksudnya antara kita dan negara kita lah Betul. contohnya. Itulah saya katakan tadi, Ya. maknanya sejarah itu akan memberikan pengalaman kepada seseorang. Kan dia akan memberi kematangan kepadanya. Betul. Segi pemikiran dan sebagainya. Jadi kalau nak jadi matang, baca sejarah. Bukan sejarah cinta je yang tadi saya cakap. Sejarah negara lagi penting. Sebab kalau bukan kita yang nak jaga negara, siapa lagi? Betul tak? Siapa lagi? Okey, so selepas ni saya nak tanya soalan yang menarik juga, di mana benda ni menjadi solusi mungkin barangkali kepada para ibu dan bapa dan juga mungkin cikgu-cikgu yang di sekolah yang sebenarnya menjadi educator lah kepada mereka dan juga educate diri sendiri juga. Di mana, okey, saya mula soalan ni dengan Puan Zainab dulu. Okey. Puan Zainab lah sebagai, okey, Puan Zainab tak ada anak lagi kan? Belum. Okey, tapi sentiasa dengan InsyaAllah. budak-budak kecil ni di CIC, betul tak? Betul. Okey, disebabkan orang kata everything starts at home. Okey, saya translate ya. Okey, jadi semuanya segalanya akan bermula dari rumah. Dari bukan daripada ya, dari rumah. Arah tempat masa, okey? Daripada. Jangan ya. Tak payah betulkan dah, betul lah. Okey, dari rumah. Okey. Jadi kalau Puan Zainab sendiri, orang kata semuanya start dari rumah. Apa yang sebenarnya boleh kita bagi dekat budak-budak kecil ni, especially for CIC dahulu, macam mana kita nak bagi diorang ni sebenarnya, sebab tadi dah cakap pasal the interactive learning, tematik dan sebagainya. Macam mana nak bagi diorang ni lagi suka dekat sejarah. Lagi-lagi sejarah Malaysia. Lagi-lagi sejarah Malaysia. Lagi-lagi sejarah okey. Malaysia. Kalau you sendiri pun, you akan baca in what form? Bentuk macam mana yang you lagi tertarik untuk mengenali sejarah? Itu yang tadi saya dah mention sebenarnya. Antara cara di CIC kita terapkan kecintaan kepada sejarah, tak kisahlah sejarah negara atau sejarah agama, is the way kita deliver our syllabus tu through stories. True stories. True stories yang macam sebab when they cakap bahasa Melayu. Kanak-kanak ni mereka kan waktu kecil ni menyerap banyak benda. Betul. Jadi bila kita bercerita, they are inspired baik. Macam bila kita cerita tentang Nabi contohnya lah kan. Saya sebab di CIC kalau buat negara tu yang sejarah lebih mendalam tentang segala orang kata apa? Saya nak cakap bahasa Inggeris keluar bahasa Melayu lah. Orang pahlawan-pahlawan tanah Melayu tu tak adalah yang sangat spesifik. Tetapi adalah aktiviti-aktiviti kita kenalkan. Mungkin ada color-color ke yang berkaitan kan. Dan kita Maybe tunjuk video-video storytelling pun ada. Betul. Sebab saya pernah tengok kat YouTube, dia ada buat pertandingan. Sebab bila kita masuk pertandingan bercerita, kita dah kena hafal skrip, dah kena hafal benda tu. Jadi benda tu secara tidak langsung kita dah dapat knowledge, kita dah dapat ilmu berkaitan sejarah tu sebenarnya. Selain tu mereka juga melakukan lakunan. Lakonan dan menjiwai watak tu lakonan sendiri. lagi senang lah orang kata. Menjiwai watak tu sendiri. Betul. Jadi mereka maksudnya kenal, saya Hang Tuah contohnya lah. So dia ingatlah dia the nama role. siapa ingat ni sejarah teruk ni saya memang jawab exam dulu semata-mata nak menjawab je. Tak ingat. Kantoi. Dah sejarah A ke? A plus. Okey. A+. A plus tapi sebab sejarah kan tadi kembali kepada fakta kita tak menjiwai betul-betul kita lupa. Betul. Jadi kalau di CIC nak terapkan supaya menjiwai tu antaranya bercerita, lakonan dan juga melakukan aktiviti-aktiviti yang mereka orang kata terinspirasi. Contoh kalau dulu kita cerita pasal Nabi, macam dia orang akan balik cerita kat mak ayah. Betul. Hari ni belajar Nabi ni. Maksudnya dengan penceritaan tu cerita balik yang akan lekat dekat diri mereka tu. Betul. Untuk antara cara lah. Selain tu video-video. Itulah yang benda-benda interaktif macam yang tu very lah kan. interaktif lah. It's not bukan sesuatu yang berat. Betul. Kita deliver tu kalau dekat sekolah dengan bila kita tahu attention span budak-budak sikit apa semua tu kita take into consideration lah. Betul. Dan sekarang ni pun kita bersyukur juga sebab kita punya teknologi ni maju. Yeah. Sebab itulah filem Mat Kilau sebenarnya kan, to be honest lah. Sebab saya pun belajar broadcasting, dia macam ada kena-mengena dengan perfilman. To be honest, secara jujurnya, filem Mat Kilau kalau dari segi broadcasting dia sangat kurang dia punya bukanlah skill, tapi apa yang membuatkan dia boleh naikkan dia punya cerita tu adalah the content itself. Kandungan dia sendiri. Sebab dia bawa benda Mat Kilau.
Di mana macam mungkin ada filem-filem indie yang lain-lain tapi yang tak segah tu sebab mak kira like orang kata betul-betul, dia punya intipati tu betul-betul sejarah. Dia tak ada pun campur drama-drama sedikit, drama-drama yang asing-asing ke, kalau nak kata macam kamera action ke kan dia macam bergoyang sikit apa semua kan. Jadi filem tu boleh bangkit disebabkan sejarah, sebab kandungan dia sendiri. Sebab Cum dia punya tu. Sebab kalau nak cakap nak bertanding untuk the action yang lain-lain tu, mungkinlah filem lain boleh mengatasi lagi. The cinematography, dia punya pergerakan kamera dan sebagainya. Tapi nak kata yang kandungan memang power. Okey, tadi saya dah tanya Puan Zina. Sekarang saya nak tanya untuk Puan Suzana. Macam kalau Puan Suzana sendirilah rasa Puan Suzana sendiri macam setuju tak di mana macam sejarah ni sebab dia berlaku dekat lepas dan dia tak berlaku sekarang. Manusia pula bersifat mudah lupa. Jadi seperti mana yang saya belajar dahulu juga, macam dalam buku teks bahasa Melayu kita, buku teks civic kita, kita ada juga belajar sejarah-sejarah berkaitan budaya-budaya rakyat Malaysia. Di mana sekarang ni sebenarnya kalau kita cakap Cheongsam, mungkin orang tahu Cheongsam. Tapi orang tak tahu Samfu apa, orang tak tahu Doti tu apa. Ni kita kembangkan sikit lah kita punya spek kan. Jadi kalau untuk Puan Suzana sendirilah kan, sebenarnya acara-acara yang berkaitan dengan sejarah, mungkin minggu sejarah dekat institusi sekolah ke ataupun universiti. Seberapa kerap sebenarnya kena ada macam event-event yang berkaitan dengan sejarah ni? Sebab kita selalu lupa. Kita mungkin waktu kemerdekaan memang sayang negara. Tapi untuk the next month, bulan yang seterusnya, saya dah cakap saya dah lupa dah lah pasal apa yang terjadi dan saya pun kurang cakna dah. Sebab lupa. Jadi kalau macam Puan Suzana sendirilah, kalau macam diberikan peluang untuk membetulkan balik takwim untuk pembelajaran kita kan, tak semestinya di sekolah dan juga di universiti, untuk event-event sejarah ni berapa kerap sebenarnya kita kena berikan? ataupun apakah lagi yang kita perlu buat untuk Nak bagi suntik ya. semangat ni. Okey, sebenarnya untuk kita menyuntik semangat bagi seseorang individu bagi mereka mengingati sejarah tu kan. Sebenarnya kita tidak perlu sebenarnya bagus kalau ada institusi atau pihak-pihak tertentu yang mengadakan sambutan-sambutan yang tertentu. Tapi sampai bila kalau kita nak mengharapkan pada sambutan yang tertentu itu saja kerana memerlukan masa dan hari yang tertentu kan dan juga pembelanjaan yang kadang-kadang perbelanjaan pun agak besar. Tapi sebenarnya pada pandangan saya untuk kita menyuntik supaya seorang individu tu sentiasa ingat sejarah, sebenarnya banyak peranan itu bukan saja terletak pada institusi pendidikan sahaja. Ibu bapa tadi seperti yang Puan nak cakap kan bermula dari rumah. Dan juga sekarang kita kena tengok rakan-rakan juga mainkan peranan penting. Ada rakan yang memang dia meminati sejarah dalam diri saja. Ada rakan yang tak meminati. Kadang-kadang dari segi bualan-bualan yang tidak secara langsung akan mengingatkan seorang rakan kepada rakan yang lain tentang peristiwa-peristiwa sejarah tersebut. Jadi maknanya kita tidak boleh hanya melihat bulan ini bulan sejarah ataupun tahun ini tahun sambutan sejarah kan barulah masyarakat Malaysia ataupun generasi-generasi yang ada di sebuah negara itu akan ingat akan sejarah tersebut. Jadi tak seperti itu. Maknanya semua pihak sama ada ibu bapa ke, pihak sekolah ke, masyarakat ke dan pemimpin-pemimpin negara juga perlulah sentiasa mengulangi. Maknanya kita belajar, kita mengulang secara tidak langsung dalam ucapan. Betul. Okey, semasa makan ke, semasa rekreasi ibu bapa dengan anak-anak kan. Jadi maknanya ibu bapa sentiasa menceritakan tentang sejarah-sejarah penting pada anak-anak. Jadi secara tidak langsung mereka tidak akan rasa bosan. Kita perlu pergi bosan kenapa? Sebab mereka perlu pergi menghadap satu peristiwa itu, maknanya ini sambutan apa? Sambutan sejarah. Jadi anak-anak akan rasa ni apa ni? Sebab mereka tidak pernah menghayati kan. Jadi secara tidak langsung kalau semua pihak memainkan peranan, sama ada pihak seperti yang saya katakan tadi kan, kerajaan melalui Kementerian Pendidikan dalam bidik darjah dan sebagainya, ibu bapa, pemimpin masyarakat kan, sama ada imam ke kan, pemimpin-pemimpin belia sentiasa mengingatkan rakan sebaya mereka, rakan-rakan di sekeliling mereka, masyarakat di sekeliling mereka supaya sentiasa peka peristiwa sejarah yang terdapat di dalam masyarakat mereka ataupun di negeri mereka ataupun di negara mereka sendiri. Jadi kita tidak boleh mengharapkan pada institusi satu-satu badan untuk mengadakan satu sambutan sejarah yang secara besar-besaran. Sebenarnya bukan tak boleh, boleh. Tapi kalau kita adakan setahun sekali, maka selepas sambutan itu masyarakat akan lupa. Betul. Akan lupa. Jadi sebenarnya secara tidak langsung, secara bualan hari-hari sambil-sambil berjalan, sambil minum di medan sejarah kan kita boleh berbual-bual tentang sejarah. Maknanya kewujudan seorang individu untuk mengingatkan individu yang lain itu dalam aspek sejarah tersebut akan membantu
masyarakat di suatu kawasan atau satu negeri tersebut akan tentang pentingnya penghayatan terhadap sejarah. Itu pendapat saya. Betul? Automatically cadangan Puan Suzana ni perlukan ramai orang start membaca Ya. Kena banyak membaca. Betul. Kita sekarang banyak berborak tak ilmiah tau. Antara kita lah kalau Betul. borak-borak kosong, gosip kalau yang trend-trend viral hal rumah tangga orang lain Ya, betul. sangatlah laju ya. Betul. Tersebar tu. Tapi kalau sejarah kita kena buka buku, Kita kena baca tukar balik. betul-betul. Memang Kan? Betul, sebenarnya hard saya work. saya suka petik balik apa yang Puan Suzana kata. Yelah, kalau kita nak mengharapkan mereka sahaja yang memberi, bila kita ni sendiri yang nak bagi inisiatif untuk diri sendiri untuk mengetahui. Padahal kita ni, lagilah Google. Boleh je buka sebenarnya. Pergi library, pergi museum. Benda tu semua sendiri, inisiatif sendiri. Takkan nak tunggu lawatan Pelajari. sekolah kan? Ya. Tapi kalau nak cakap pasal idea, kalau idea saya lah, kalau lah one day Malaysia ni ada banyak duit, kalau bajet untuk, contohlah macam baru-baru ni sejarah, saya tak tahulah, saya rasa macam Mat Kilau dia bagi impak yang sangat besar untuk orang macam start. Kita ada hero, kita ada superhero. Tapi kenapa kita ingat Marvel lagi? Kenapa kita minat Ant-Man, Spider-Man, sedangkan kita ada perwira yang sebenar. Jadi kalau cantiknya kalau kita ada bajet, ada pengarah-pengarah juga, future pengarah yang mendengar podcast ni pun mungkin boleh untuk bawakan benda ni. Sebenarnya lagi mudah sebab konten tu dah ada. Jadi kena skrip-skrip olah sikit je kan Puan Suzana. Jadi macam tu saja. Lagi senanglah orang untuk mengingati dan mengetahui, mengenali lagi-lagi kita punya pendekar-pendekar sejarah. Jadi tadi saya dah nampak dah kita punya videographer dah kena potong cepat-cepat dah nak habis dah. Jadi macam biasalah Puan Suzana, Puan Zainab, masa kita tak lama. Masa pun jealous dengan kita. Jadi dekat sini jangan ke mana-mana sebab kali ni bolehlah nak ke mana-mana. Lepas ni sebab kita akan ada episod-episod yang lain, kena stay tune untuk seterus-terusnya punya episod yang sudah tentu kita akan bincangkan tentang benda yang beneficial dan juga macam-macam lagi berkaitan ibu bapa dan juga anak-anak. Okay, jadi sekian daripada kami. Jangan lupa untuk follow social media kami. Terima kasih Puan Zainab, terima kasih Puan Suzana. Sama-sama. Bercakap bye-bye kat kamera. Bye-bye. Pegang kamera sikit kat situ. Bye.